Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu? Sihat? Alhamdulillah, ya Allah, bersyukur kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam sesi PDPR kita pada kali ini. Okey, untuk hari ini kita dah masuk satu topik baru berkaitan dengan bahan buangan. Hari ini fokus cikgu lebih kepada kenali dulu apa jenis-jenis bahan buangan. Okey, jom kita pergi. Okey, standard pembelajaran untuk hari ini ada 3. Yang pertama 9.1.1 mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui pemerhatian persekitaran. 9.1.2 menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. 9.1.3 mengelas bahan buangan kepada bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Apa benda ni nanti kita akan sentuh dengan lebih mendalam. Okey, objektif cikgu pada kali ni, di akhir penerangan cikgu ni, cikgu mengharapkan murid yang pertama dapat menyatakan maksud bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui pemerhatian. Yang kedua, menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Dan yang ketiga, murid boleh kelaskan bahan buangan tidak terbiodegradasi dengan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okey, yang ni mana yang terbiodegradasi, yang mana tidak terbiodegradasi. Okey, murid boleh merujuk murid boleh merujuk buku teks muka surat 150, 151 dan 152. Okey. Tengok ada berapa jenis bahan buangan Yang pertama, bahan buangan plastik, bahan buangan logam, bahan buangan kaca, bahan buangan kertas, bahan buangan sisa makanan, bahan buangan bahan kumuh dan tiga, dan juga sisa toksik. Sisa toksik masuk dalam bahan buangan. Okey, kita perincikan pula satu persatu ni Okey, tengok dulu. Bahan buangan plastik. Okey. Buangan plastik ni terdiri daripada pembungkus makanan, botol dan bekas yang diperbuat daripada plastik. Ini contoh antara bahan buangan dalam bentuk yang diperbuat daripada plastik yang biasa kamu jumpa. Dan kamu sendiri pun buang bahan-bahan ini. Betul? Contoh botol air mineral. Habis minum, kamu pun buang. Okey, sebenarnya ada cara terbaik untuk kita melupuskan buangan plastik ni. Okey, seterusnya bahan buangan logam. Bahan buangan logam terdiri daripada bahan buangan seperti besi buruk, tin aluminium dan tin susu. Ini antara bahan buangan logam. Besi buruk, tin aluminium, tin susu. Nampak kalau kau tengok agak gambar kat bawah tu, besi buruk ni contoh. Kita boleh tengok dekat pusat perlupusan. Bahan-bahan besi buruk tu kita tengok macam-macam ada. Macam-macam kalau kita tengok kat situ kan, ada dengan kipas ni lah contohlah dengan kadang rangka basikal, macam-macam. Okey. Terusnya, bahan buangan kaca. Botol, balang serta peralatan kaca ialah contoh bahan buangan kaca. Ini contoh botol sos, botol kicap, balang kaca, kaca yang pecah, cermin muka. Ini contoh bahan buangan kaca. Okey. Seterusnya. Ini banyaklah. Okey. Bahan seperti surat khabar lama, majalah dan kotak ialah bahan buangan jenis kertas. Macam contoh kalau zaman sebelum ni, sebelum ada penggunaan internet bukan lagi secara menyeluruh,
Kalau dulu zaman saya masa muda lagi dalam umur 20-an dulu, saya suka beli surat khabar. Kat rumah saya banyak bertimbun-timbun surat khabar. Lepas tu saya lupuskan dengan cara yang sepatutnya lah. Okay, sekarang ni saya dah tak membeli surat khabar, saya baca melalui internet je. Okay, dan kotak kotak adalah bahan buangan jenis kertas. Okay, sisa makanan. Sisa tulang, kulit buah-buahan, hampas sayuran serta makanan yang rosak ialah bahan buangan yang berasal daripada makanan kita sendiri. Lepas makan kita buang dalam sampah, tulang ikan kan, kulit buah-buahan ke, atau sisa makanan kamu makan apple, makan sebiji ada lebih tu kamu buang. Biji-biji makan mangga, iris mangga biji kamu buang. Makanan-makanan yang dah rosak. Okay, ini adalah contoh sisa bahan buangan daripada sisa makanan. Okay, seterusnya bahan kumuh dan tinja. Bahan buangan yang disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan seperti urin dan tinja. Ini bahan buangan dari segi bahan dari kelompok bahan kumuh dan tinja. Urin itu adalah air kencing. Air kencing ni bila air kencing haiwan lah. Okay, bahan buangan yang disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan seperti urin dan tinja. Tinja tu najis. Okay. Dan sisa toksik. Sisa toksik ialah bahan buangan yang berasal daripada cecair kimia, bahan buangan industri serta sisa pertanian. Okay, botol aerosol, cecair pembasmi makhluk perosak, cecair bateri dan asap kenderaan juga dikategorikan sebagai bahan buangan sisa toksik. Bahaya tak? Sangat-sangat bahaya. Dia yang ni paling mencemar alam lah. Selain dia mempunyai kandungan bahan kimia yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan manusia. Okey, contoh botol aerosol, botol spray nyamuk, contohlah ini sebagai contoh paling mudah. Reset ke, Shelltalk ke, Fomakila ke, tu. Bila kamu buang, dah tak habis, dah tak digunakan. Okey, cecair pembasmi makhluk perosak ni biasanya penyembur racun serangga tu, semburan racun serangga pada tanaman. Okey, cecair bateri, asap kenderaan juga dikategorikan sebagai bahan buangan sisa toksik. Okey, untuk cara pelupusan itu nanti kita akan pergi pada next sesi. Dia ada cara macam mana kita nak lupuskan bahan-bahan buangan ni. Dia ada cara dia ada kaedah tertentu. Okey. Okey, seterusnya ni yang mungkin sangat-sangat asing bagi kamu. Terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Apa benda ni? Nak sebut pun boleh tersangkut lidah nak sebut ni. Kalau sebut laju-laju confirm tak lepas. Okey. Biodegradasi ni adalah bahan buangan yang direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Bahan buangan terbiodegradasi ni terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Senang cerita, terbiodegradasi ni adalah bahan buangan yang boleh mereput. Boleh reput. Sampai satu masa, dah tak ada bahan buangan tu. Contoh sama ada dia ditanam dalam tanah ataupun dibiarkan secara terbuka macam tu, tapi lama kelamaan dah tak ada. Ke mana? Telah direputkan oleh mikroorganisma, terutamanya bakteria. Okey? Apa contoh? Contohnya macam sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Okey, contohlah kertas, katakanlah kertas dia tertimbus di dalam tanah. Selepas beberapa ketika, kertas itu telah reput hancur dan dia menjadi nutrien di dalam tanah. Okay, itu sebab bahan-bahan ini boleh dijadikan bahan baja kompos. Okey. Kalau tidak terbiodegradasi ni, terbiodegradasi ni dia boleh mereput. Okey, jadi tidak terbiodegradasi ni pula adalah
bahan yang tidak boleh mereput. Bermakna dia tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Bahan ini terdiri daripada kaca, plastik, logam dan sisa toksik. Itu sebab bahan-bahan yang tidak terbiodegradasi ni, dia ada cara pelupusan dia yang tersendiri. Kamu tak boleh buang sebarangan, kamu tak boleh tanam dalam tanah kerana dia tidak boleh mereput. Okey. Jelas Itu sebab tolong jangan buang bahan buangan kaca, plastik, logam ni secara tidak berhemah. Maknanya kamu buang sebarangan. Okey, ada cara pelupusan dia. Okey. Jadi, faham apa itu jenis-jenis bahan buangan, apa itu bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okey, untuk cara pelupusan, kaedah pelupusan tu kita akan jumpa pada sesi yang berikutnya. Okey, seperti biasa kamu tonton video saya ni dan buat nota ringkas berdasarkan penerangan saya dalam buku nota menggunakan kreativiti sendiri. Okey, arahan seterusnya akan diberikan dalam aplikasi Telegram pada jam 12. Okey, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.